Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan topik yang seterusnya, iaitu sfera cakrawala. Baik, jadi kenapa kita nak perkenalkan istilah yang baru iaitu sfera cakrawala? Kita lihat dahulu soalan-soalannya. Adakah semua bintang yang kita dapat lihat di langit itu dapat juga dilihat di semua tempat? Okey, sebagai contoh, kalau kita dapat lihat bintang kutub ataupun bintang polaris di Malaysia, adakah kita juga dapat lihat bintang yang sama di kedudukan yang lain? Okey, macam yang saya ada sebut sebelum ini, jika kita dapat lihat Buruj Orion menghala ke arah barat, adakah di tempat lain juga Buruj Orion itu dia berada pada kedudukan yang sama? Itu persoalan yang kita akan tanyalah. Okey, kenapa kita perkenalkan istilah sfera cakrawala ini? Dan yang seterusnya adalah bagaimana kita nak kenal bintang yang boleh dilihat di langit. Okey, sama ada bintang itu boleh ada ataupun tidak di kawasan yang kita pergi. Sebagai contoh, kalau kita tersesat di kawasan tertentu dan kita lihat bintang yang ada di langit, kita boleh agak di kawasan mana kita berada di bumi. Jadi sfera cakrawala ini apa dia? Dia adalah sebuah sfera bayangan. Jadi dia bukan satu benda fizikal. Dia hanyalah satu, dia seperti peta bintang kita, tapi dalam bentuk sfera, bukan dalam bentuk kertas ya. Dia dalam bentuk sfera yang mana kita lihat pada langit malam, dan kemudian kita petakan ke semua bintang tersebut dalam sebuah sfera yang mana pusatnya itu dekat tengah-tengah sfera itu adalah bumi, dan dia menghala keluar itu apa yang kita nampak pada waktu malam. Okey, jadi kita petakan bintang tersebut dalam sfera cakrawala kita, okey, yang mana dia memetakan keseluruhan bintang yang wujud. Jadi sfera ini, kalau kita duduk pada waktu malam, kita akan nampak langit itu bergerak. Okey, langit itu bergerak. Kalau di Malaysia kita nampaklah bintang itu kadang-kadang dia ada dekat atas, kadang-kadang dia berada di bawah. Maksudnya kita nampak sfera ini bergerak. Tetapi hakikatnya sfera ini dia tidak bergerak lah. Tetapi bumi yang berputar pada paksinya, seperti yang kita lihat pada gambar rajah inilah. Sebabnya bukan alam semesta itu yang berpusing, bumi berada di tengah, tetapi bumi yang berpusing menyebabkan kita lihat bintang-bintang ini semua berpusing, okey, bergerak pada waktu malam. Baik, jadi kita akan lihatlah contoh-contohnya pada kita punya software ni, aplikasi kita iaitu Sky Safari. Baik, jadi ini adalah apa yang kita dapat lihat di Malaysia. Okay, ini adalah apa yang kita dapat lihat di Malaysia pada jam, saya letakkan pada waktu lebih kurang pada waktu malam, 5 Januari 2021 pada 10 malam. Ini adalah apa yang kita dapat lihat di Malaysia. Jadi kita lihat serba sedikit, kita ada Buruj Orion ataupun Buruj Belantik. Kita juga ada Polaris, iaitu di kawasan utara ini. Ini adalah bintang Polaris. Ada juga buruj-buruj lain yang kita dapat lihat lah. Jadi kita jadikan dua bintang ini sebagai kita punya rujukan kita. Okay? Ataupun kita juga boleh lihat pada yang lebih cerah ini seperti Sirius dan juga Buruj Belantik. Sekarang kita tukarkan kedudukan kita, lokasi kita ke tempat lain. Sebagai contoh, kita pergi ke London. Jadi kita lihat apa yang kita boleh lihat di London, United Kingdom. Okey. Jadi sekarang kita telah tukarkan ke London. Baik. Jadi kalau anda perhatikan, ini adalah pada 5 Januari. Okey, disebabkan perubahan 8 jam, jadi saya gerakkan dia kepada jam 10 malam. Okey, jadi sekarang pukul 10 malam 5 Januari di London. Bagaimana langit dia? Baik, kalau kita perhatikan tadi, Buruj Belantik berada lebih kurang di sini, di kawasan ini. Sekarang dia dah turun ke bawah. Okey, kerana dia berada di hemisfera utara dekat bahagian atas, menyebabkan apa yang kita nampak di khatulistiwa itu dia bergerak ke bawah. Okey, dia sebenarnya bukan sfera itu bergerak ke bawah, tetapi lokasi kita bergerak ke atas. Sebab itu kita nampak Buruj Belantik di sini, Sirius di sini, dan di mana Polaris? Rupanya Polaris itu dia berada hampir di atas langit. Okey, jadi di sini adalah Polaris yang kelihatan di London. Dia tak seperti kita yang berada di hemisfera utara. Dan kalau anda perhatikan, Polaris ini juga dia masih lagi menghala ke arah utara. Okey, dia masih lagi menghala ke arah utara daripada titik atas kepala kita lah, iaitu titik zenith. Kalau kita perhatikan, dia masih lagi menghala ke arah utara. Bagaimana pula dengan kawasan yang berada di hemisfera selatan? Sebagai contoh, kita lihat di Australia. Okey, kita lihat di Melbourne sebagai contoh. Jadi sekarang kita telah berada di Melbourne. Cuma kita balikkan semula kepada 5 Januari pada jam 10 malam. Jadi ini adalah langit yang kita dapat lihat di Melbourne pada jam 10 malam. Dan kalau anda perhatikan, dia punya Buruj Belantik ini adalah lebih tinggi
daripada kedudukan kita di Malaysia. Kalau tadi kita lihat Malaysia dia lebih kurang berada di tengah, Buruj Belantik ini berada di tengah sekarang. Bila kita pergi ke Australia, dia berada di atas. Dia sebenarnya bukannya buruj itu bergerak ke atas, tetapi sebab kita yang turun ke bawah, iaitu kita turun ke arah selatan ke Australia, menyebabkan kita dapat lihatlah buruj belantik ini seolah-olah ke atas. Dan lagi satu adalah di kawasan Australia ini kita tidak dapat lihat buruj, kita tidak dapat lihat bintang Polaris langsung. Sepanjang tahun kita tak dapat lihat bintang Polaris di Australia. Jadi kita tak boleh nak gunakan Polaris sebagai titik rujukan kita. Dan kalau anda perhatikan, saya tukarkan pada bulan lain, bulan Februari, bulan Mac dan sebagainya. Okay, dia sentiasa berada di bawah ufuk. Dia adalah disebabkan oleh kedudukan Australia itu berada pada hemisfera selatan, menyebabkan jadi kalau ini adalah bumi, ini adalah utara, bila dia berada di bahagian selatan, maka semua bintang yang berada di belakang ataupun di bahagian utaranya tidak dapat kelihatan daripada bawah bumi. Okey, sebab itu sebahagian bintang tidak dapat dilihat di kawasan hemisfera selatan. Sama juga macam di hemisfera utara, ada sebahagian yang bintang yang kita boleh lihat di Australia tidak dapat lihat di London sebagai contoh. Okey, jadi setakat itu sajalah untuk video ni. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya berkenaan dengan fenomena ekliptik dan juga zodiak yang ada dalam sfera cakrawala. Kita jumpa lagi.